Okey, so kita sambung di mana tadi si ibu yang mempunyai faktor rhesus negatif telah membina antibodi untuk melawan faktor rhesus yang positif hasil daripada pencampuran darah selepas kelahiran bayi yang pertama. Jadi, apabila si ibu mengandung pada bayi yang kedua dan sekiranya bayi yang kedua juga mewarisi faktor rhesus yang positif, jadi antibodi yang telah terhasil tadi akan meresap masuk ke dalam plasenta dan menyerang sel darah merah fetus tadi yang mempunyai faktor rhesus positif. Jadi bila ini berlaku, of course dia akan mengganggu penghantaran oksigen dan mengganggu pembesaran bayi itu, dan bayi itu akan terganggu pembesarannya lah dan akan mempunyai risiko untuk kekal hidup. Okey, soalan kenapa di dalam semasa kelahiran pertama, kenapa tiada penyerangan antibodi daripada si ibu? Kerana semasa kelahiran yang pertama, antibodi belum terhasil kerana tiada berlakunya percampuran darah. Sekiranya berlaku percampuran darah, barulah dia triggered, mencetuskan penghasilan antibodi. Okey, so ini adalah gambar rajah yang seterusnya. Bagaimana, ini terdapat dalam buku teks kamu, bagaimana pewarisan faktor rhesus ini boleh berlaku. Okey, contohnya si induk daripada bapa dan ibu, bapa adalah heterozygote rhesus positif. Heterozygote maksudnya ada berlainan, satu positif, satu negatif. Okey, begitu juga dengan si ibu adalah heterozygote rhesus positif. Okey, kedua-dua ini si bapa dan si ibu adalah rhesus positif sebab rhesus positif adalah dominan, tetapi heterozygote maksudnya dia ada membawa alel rhesus negatif kedua-duanya. Okey, kemudian berlakulah meiosis, gamet induk terhasil, kemudian berlaku persenyawaan. Bila persenyawaan berlaku secara rawak, rhesus positif, okey, maksudnya ini dia adalah homozygote rhesus positif. Dia tidak lagi ada bawa rhesus negatif. Tetapi yang seterusnya, okey, rhesus positif, rhesus negatif, rhesus positif, rhesus negatif, maksudnya ada dua heterozygote. Okey, since rhesus positif adalah dominan, jadi chances untuk daripada 4 ini, chances untuk dapat rhesus positif adalah 75%, which is a high chances lah untuk dapat rhesus positif. Tetapi kenapa tidak 100%? Kenapa tidak 100% dapat rhesus positif? Sebab induk, bapa dan ibu membawa rhesus negatif. Okay, rhesus negatif. Jadi dia still ada chances untuk dapat anak yang mempunyai rhesus negatif, which is 25%. Okay. Nanti kamu boleh tengok, kalau ada tidak faham boleh tanya. Okay, next. Sekarang masuk kepada autosom dan juga kromosom seks. Okay. Manusia mempunyai 23 pasang kromosom. Pasang means pair lah. Pasang, dan bila 23 pasang tu kan ada dua. Bila times with 2, we have 46 kromosom. Okay, atau 23 pasang kromosom. Bila kita cakap pasal pasang, we have 20 pairs of kromosom. Tapi bila cakap setiap satu, we have 46 kromosom. Okay, daripada 23 ini, 23 pasang adalah dipanggil autosom. Okay, autosom means any cells yang kromosom yang mengawal ciri-ciri apa-apa saja dalam badan kita. Our hairs of color of hairs, warna kulit, warna mata, cara rambut luruskah, okay, rambut keriting kah. Okay, and then ada satu lagi 22 pasang
adalah autosom, satu pasang lagi balance dia ialah kromosom seks. Kromosom seks ialah kromosom yang menentukan jantina. Apa itu kromosom seks? Dia ada dua, iaitu X dan Y. Okay. So, kromosom seks yang ditunjukkan ialah dia yang menentukan jantina, okay. Jantina. XX adalah untuk jantina perempuan, manakala XY adalah jantina untuk lelaki. Okey. So di sini kita akan nampak penyusunan kariotip. Okey, kariotip manusia. So di sini ini adalah pasangan yang pertama, 1, 2, 3 sehinggalah pasangan ke-22 itu adalah autosom. Jadi pasangan yang ke-23, ke-23 ialah kromosom seks, which is XX ini adalah untuk perempuan, kalau yang ini ialah lelaki. Okey. Apa yang gambar kita nampak sekarang ni, ini adalah kariotip. Kariotip maksudnya dia adalah salah satu teknik makmal di mana susunan kromosom tu disusun daripada yang saiz besar sehinggalah saiz yang kecil dan akhirnya ada XY di sini. Ini adalah secara teknik makmal. Okey, ada teknik dia. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut apa itu kariotip, kamu boleh tengok di internet lah. Okey, kita tengok di sini. Kariotip ialah set kromosom yang lengkap yang dapat dilihat melalui mikroskop setelah sampel diambil dan diproses secara makmal. Okey, kariotip manusia ni kenapa dia bermanfaat? Supaya kita boleh tahu secara normalnya ini adalah kariotip yang secara normal. Manusia sepatutnya dia mempunyai 23 pasang kromosom. Okey, setiap satu pasang tu mempunyai 2 kromosom. Okey, kemudian ini adalah kromosom seks jantina dia. Ini adalah yang normal. So bila kita buat kariotip, bila kita susun, kita akan dapat nampak satu yang abnormal. Contohnya mungkin di bahagian di kromosom ke-21 dia ada terlebih satu, ataupun di kromosom seks dia ada terlebih X atau tiada X. Jadi itu kegunaan pentingnya kariotip. Okey. Okey. Kegagalan untuk kromatid berpisah semasa meiosis. Maksudnya kita sudah tahu meiosis ni dia ada 4 fasa kan, kita peringkat pro, meta, ana, telo. Okey, contoh semasa peringkat anafasa. Anafasa sepatutnya dia bergerak ke kutub yang berlawanan. Tetapi dia tidak berpisah, terputus. Maksudnya sepatutnya kromosom berpisah dalam bentuk kromatid tapi tidak terpisah. Maksudnya dia masih dalam kromosom, dua-dua pula pergi ke kutub. Tiada yang pergi ke kutub berlawanan di sebelah sana. So itu boleh menyebabkan kromosom tidak mempunyai bilangan yang normal. Supposedly dia ada 22, tapi di sini dia jadi abnormal. Supposedly dia 23, bukan 22. Supposedly dia mempunyai 23 pasangan. Tapi ini dia abnormal iaitu 22 ataupun 24. Bila berlakunya kegagalan dalam kromosom ni berpisah secara normal ataupun bilangan kromosom ni tidak normal, tidak menjadi yang sepatutnya, dia akan menyebabkan penyakit genetik. Okay, antara penyakit genetik ialah Down syndrome, sindrom Down, maksudnya 47 kromosom, normal 46 kan, tapi ini ada 47, maksudnya terlebih satu. Sindrom Klinefelter, 47 kromosom, dan yang terakhir adalah sindrom Turner, 45. Okay, sindrom Turner iaitu 45 kromosom. Okay. Jadi kromosom ini adalah untuk kromosom sindrom Down. Normal dia betul ada setiap satu, tapi pada kromosom 21 sepatutnya ada 2, dia terlebih satu. Okey, satu kromosom lebih pada pasangan ke-21. Jadi yang ini dia punya kromosom seks ialah XY, maksudnya ini adalah lelaki yang menghidap sindrom Down. Okey.